Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kepada semua pelajar-pelajar saya yang dikasihi Allah sekalian. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat dan sama-sama kita doakan agar kita dijauhi oleh wabak COVID-19. Okey, baik. So, untuk hari ini, untuk pelajar tingkatan 2, kita akan sambung lagi tajuk yang seterusnya. Okey, untuk bab yang lepas iaitu reka bentuk teknologi elektrik kita dah pun habis. Seperti mana yang saya masukkan dalam peperiksaan, so awak kena tahu yang terakhirnya adalah bagaimana menyelesaikan ataupun membuat penambahbaikan kepada reka bentuk elektrik, iaitu macam saya bagi masalah baru ni, tentang sebuah lita yang ada masalah lampunya malap. Okey, lampunya malap, so awak datangkan penyelesaiannya, tukar kepada lita selari seperti mana yang saya maklumkan dalam siri pembelajaran kita sebelum. So, untuk hari ini kita akan sambung lagi tentang reka bentuk teknologi elektronik. Okey, bunyi dekat-dekat macam elektrik tapi ada beza. Ada beza yang sangat jelas tentang elektronik. First sekali, kita sebut elektronik ni dia akan melibatkan komponen. Okey, melibatkan komponen elektronik. So, dia berbeza dengan elektrik. Macam elektrik, kita ada belajar sumber elektrik, kita ada belajar medium elektrik, kita ada belajar beban elektrik. Okey, jadi itu berkenaan dengan elektrik. So, hari ni kita nak belajar tentang elektronik. So, yang mana dia punya view sangat-sangat berbeza dengan elektrik. Okey, so dalam ini kita akan belajar hari ini dua sahaja. Yang pertama sekali kita nak tahu apa yang disebut sebagai mikro pengawal. Okey, kemudian kita ada belajar juga kejap lagi tentang mikro pemproses. So, mikro pengawal ni disebut dengan nama microcontroller. Satu lagi mikro pemproses disebut dengan nama microprocessor. So, saya akan pergi satu persatu untuk menerangkan tentang apa itu micro controller dan juga micro processor. Okey, jom kita sama-sama tengok dulu. Kita ada harap nampak lah. Okey. So, ini boleh rujuk dalam buku teks awak muka surat 82. Okey, baik. Tengok Mikro pengawal. Apa itu mikro pengawal? Mikro pengawal disebut dengan nama microcontroller. Dia merupakan peranti kawalan dalam satu chip. Okey. Kita pernah dengar perkataan CPU? Biasa tak dengar perkataan CPU? Biasa tak dengar RAM? Biasa tak dengar ROM? Okey. So, itu adalah sebahagian daripada mikro pengawal. Okey, makro pengawal adalah okey, dia cantik kat sini. Tulis kat sini ni. Okey, makro pengawal adalah terdiri daripada CPU, terdiri daripada RAM, okey, terdiri daripada ROM, okey, dan juga port. Okey. Port ni tempat cocok tu lah. Input dan juga output. Okey, CPU tu apa? CPU tu adalah unit pemprosesan pusat ataupun center processor unit. Panggil CPU. Okey, kemudian dia ada RAM, random access memory. Yang ni yang mengawal kelajuan CPU tersebut lah. Okey, kemudian kita ada ROM, storage tersebut. Storage lah yang 32 gig lah. 16 gig lah apalah kan. Kalau sampai sekarang tu hampir 1 tera pun mungkin ada kan. Okey, satu panggil ROM. Okey, kemudian kita ada input dan juga output, tempat di mana kita akan memberi arahan kepada mikropengawal ataupun melaksanakan arahan daripada mikropengawal. Okey, so itu bahagian pada mikropengawal. So, apa fungsi mikropengawal ni? Okey, fungsinya adalah untuk mengawal peranti elektronik. Dia berkaitan sangat dengan peranti elektronik. Nanti sekiranya berkesempatan hari ini kita akan berkenalan dengan peranti-peranti elektronik yang ada. Tapi saya rasa tak sempat. Tapi tengok. Kita tengok dulu. Sekejap lagi ya. Okey. So, dia kawal peranti elektronik. So, mikropengawal akan menjalankan kawalan mudah berdasarkan pengaturcaraan. Okey. Apa itu pengaturcaraan? Pengaturcaraan ni dia adalah arahan. Okey. Dia akan jalankan kawalan berdasarkan arahan. So, arahan tu dalam bentuk pengaturcaraan atau disebut sebagai coding. Okey, bahasa komputer. So, kita akan letakkan arahan tersebut dalam microcontroller. So, microcontroller akan jalankan arahan tersebut.
Contoh seperti mana yang ada pada pintu pagar automatik. Pintu pagar automatik. So, kita tekan butang, pintu pagar terbuka. Sama ada macam ni ke, atau kiri ke kanan ke. So, itu bergantung pada pelaksanaan kita sebagai pereka bentuk tu. Kita nak dia terbuka. Mengembang ke, ataupun dia bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Okay, so mikro pengawal dikategorikan sebagai sebuah komputer kecil. Okay, dia dikategorikan sebagai sebuah komputer tapi dia bukan komputer yang berfungsi untuk menerima dan memproses isyarat dan seterusnya menghasilkan isyarat untuk dilaksanakan. Tengok apa tugas dia? Terima dan tugas dia terima dan juga proses isyarat. Kemudian dia akan hasilkan isyarat untuk dilaksanakan. So mikropengawal ni digunakan banyak dalam produk-produk sedia ada di pasaran sekarang. Contoh alat kawalan jauh. Kita ada peralatan elektronik dalam komputer, kita ada mesin basuh, kita ada aplikasi robot, kita ada sistem keselamatan, sistem kawalan peralatan. So macam-macam kita ada sebenarnya. So ini adalah gambar microcontroller yang ada di pasaran. Ada macam-macam jenis. Yang kita guna bentuknya hampir bentuk yang ni. Yang kita guna. Kita panggil dia jenis Arduino Uno. Sebenarnya macam-macam. Dia ada microbit lah. Dia ada saya tak ingat lah. Tapi kalau kita ada bentuk ni, kita biasa gunakan Arduino lah. Kita biasa gunakan Arduino. So dia ada part-part dalam ni, nampak dia ada dia ada CPU dia. Dalam tu juga ada RAM, ada port. Ni port, port input, port output. Semua setiap dekat dia laksanakan seperti komputer tapi dia bukan komputer itself. Kita yang kena letakkan arahan tu dalam microcontroller. So dia akan laksanakan berdasarkan arahan kita lah. So ini part dia. So gambar rajah blok mikropengawal tersebut. So dia ada CPU, dia ada RAM, dia ada ROM, kemudian dia ada port untuk input dan juga output. So itu berkenaan dengan mikropengawal. Jom kita tengok pula apa pula microprocessor. Micropemproses. Microproses ni, pemproses ni macam mana pula? Nampak ke? Saya dah nampak ke? Saya tambahkan ni. Kalau kita tak tambah sesuatu ini, dia tak baca. Macam tu. Jom kita tengok pula apa itu micropemproses. So micropemproses adalah peranti pemprosesan mikro dalam satu chip. Dia adalah peranti pemprosesan mikro dalam satu chip. Dan peranti ini digunakan bersama chip sokongan lain. Ini sebenarnya kita panggil dia microprocessor. Microprocessor. So dia akan digunakan dengan chip sokongan lain. Dia ada chip lain yang akan jadi input, yang akan jadi output, yang akan jadi RAM, akan jadi ROM. So dia ada outsafe lah. Dia ada peranti lain. Yang akan digabungkan bersama-sama dengan microprocessor kita. Dan chip sokongan ini berada di luar micropemproses dan akan dihubungkan melalui sistem bus lah. So bus ni maksud kita kena cocok lah kabel-kabel tu. Macam mana ada dalam komputer, kalau siapa pernah buka komputer, dia ada part kan, satu part ROM, satu RAM. So kita kena cantumkan sendiri, kita kena gabungkan sendiri kepada microprocessor tersebut. So biasanya microprocessor ni dia gunakan untuk melakukan kawalan yang besar lah. Dan dia seolah-olah seperti satu komputer. Tadi komputer kecil sebab dia dah ada sel dalam dia. Cumanya dia tidak boleh berfungsi kalau kita tak bagi arahan. Microprocessor pula sebenarnya dia macam satu otak. Dia dah ada dia punya kawalan tersendiri. So kita boleh gunakan microprocessor ni sebagai satu komputer lah. Tapi kita kena hubungkanlah dia dengan input dia, output dia, RAM ataupun ROM.
Okay, so tu dia punya cara dia bekerja. So ni dia punya gambar rajah blok. Okay, so semua ni mesti apa nama ada connected by themselves lah. Semua connected to each other. Ada input, ada RAM. Tapi dia dipasang secara outsource lah. Maksudnya di luar. Dia bukan datang sekali. Maksudnya kena pergi asing-asing dan pasang jadi satu unit komputer. Itu beza antara kedua-dua micro pengawal dengan micro processor. Boleh faham? Saya harap boleh faham Okey, baik. Jom kita tengok pula bahagian-bahagian dalam micro pengawal. Okey, dalam micro pengawal. Okey, sebuah sistem dia macam ni. Sistem dia akan ada input, dia akan ada proses, dia akan ada output. So, di mana kedudukan mikro pengawal tu? So, keseluruhan mikro pengawal, inilah keseluruhan proses dalam mikro pengawal. So, kita akan sentuh banyak pada microprocessor. Kita akan sentuh pada mikro pengawal sebab kebanyakan mikro pengawal ni memang dah lengkap dia punya sebagai sebuah sistem. Okay, so jadi input, proses dan juga output. So, saya nak beritahu pada anda. Okay, saya nak beritahu awak tentang yang input ni. Okay, input berkenaan dengan input. So, kita kena kenal input ni apa? Input ni adalah sesuatu ruang ataupun tempat ataupun port di mana dia akan menerima arahan. Okey, dia akan menerima arahan. Tempat untuk menerima arahan. Macam pelik sikit kan? Tapi tak, dia bukan pelik. Dia ada tempat untuk menerima isyarat ataupun arahan lah. Bahasa mudah kalau kita nak faham, menerima arahan ataupun isyarat. So, lepas dia terima arahan, so dia akan buat apa? Dia akan hantar isyarat tersebut kepada CPU. So isyarat tu datang daripada mana? Input tempat diterima isyarat. Tapi isyarat tu datang daripada mana? Isyarat akan diperoleh daripada peranti input. Isyarat akan diperolehi daripada peranti input. Tu dia punya clue dia. Apa itu input? Input akan terima arahan, kemudian dia akan hantar isyarat tu kepada CPU. So, isyarat ni datang daripada mana? Isyarat akan diperoleh daripada peranti input. Dan peranti input tu apa pula? So, peranti input ni ialah, dia ada dua jenis. Satunya, kita ada peranti input jenis digital. Peranti input digital. Kemudian yang kedua, kita ada peranti input jenis analog. Biasa digital ada analog. Macam mana nak bezakan dua ni? Peranti input jenis digital, dia akan hantar arahan bentuk digital. Dia akan hantar arahan dalam bentuk digital dan bukan hantar saja, dia akan terima lah. Dia akan terima arahan, terima dan hantar arahan dalam bentuk digital. Manakala peranti input analog, dia akan terima dalam analog dan hantar dalam bentuk digital. Ini dia punya beza dia. Peranti input digital terima dan hantar arahan dalam bentuk digital. Maksudnya terima dalam bentuk digital, dihantar dalam bentuk digital juga. Kemudian kita ada peranti input jenis analog. Maksudnya dia akan terima tu bentuk analog dan dia akan tukar kepada digital, sebab akan hantar arahan digital saja kepada CPU. Benda apa? Contoh.
Saya bagi contoh. Bagi contoh lagi. Contoh. Okay. Apa jenis contoh input digital Okey, contoh macam Swiss. Okay, Swiss tekan. Swiss tekan, kita ada tekan on, betul tak? Swiss tekan ni ada beberapa jenis Dia ada tekan tutup. Okey, dia ada tekan buka. Okey. Kemudian dia ada Swiss micro. Ni saya beritahu saja. Nanti kita katakan lebih detail dalam sesi yang lain. Swiss tekan. So kita tekan on off. So on off tu bentuknya akan sampai dalam bentuk digital. Okey, terima dalam bentuk digital, so dia akan hantar on ataupun off macam tu. Okey, boleh faham tak? Jadi dia akan terima arahan dalam bentuk digital, so dia akan send juga dalam bentuk digital. Okey, send dalam bentuk digital. Okey, satu lagi, so kita ada peranti input analog. So contoh peranti input analog, kita ada penderia, sensor. Okey, penderia ataupun sensor. So sensor apa yang ada? So kita ada macam-macam jenis sensor. Kita ada penderia jarak. Okey, kita ada penderia jarak. So, kita ada penderia cahaya. Okey, penderia suhu. Ni tiga penderia jarak, penderia cahaya dan juga penderia suhu. So tiga ni adalah jenis peranti input analog. So dia akan terima dalam bentuk analog. So contoh baca jarak. Okey, jarak. So dia jarak dan cahaya. Benda ni dia berubah-ubah. Dia berubah. Dia takkan ada dia tak ada satu benda yang macam fix. Dapat terus satu dua ataupun dua je pilihan. Jadi pilihan dia banyak. Mungkin pendiri jarak, seorang tu akan ada mungkin 0.5 meter, 0.3 meter, 0.2 meter. Jadi dia berubah. Sama juga dengan cahaya. Berubah-ubah. Dia tak ada tetap. Kadang sebab bayang. Okay? Sama juga dengan suhu. Tak ada orang suhu directly sama aja 36.7, 36.5 ke 36.3 ke. Dia tak, dia pun berubah. Dia mudah berubah. So peranti jenis input analog. Dan saya tambah juga kat sini, selain pada Swiss tekan tadi, dan dekat atas ni kita ada lagi penderia pergerakan. Pergerakan. Oh, ni penderia. Ini pun sebahagian daripada input jenis digital. Sebab dia tidak berubah. Maksudnya hanya detect dia punya movement. Ada movement, ada saja, maka komputer dia akan beritahu dalam bentuk okey. Ada pergerakan, so dia akan hantar terus arahan tersebut. Ada tak ada? Ada tak ada? Itu saja. Dia dua jenis saja. Dan satu lagi penderia. Penderia jenis air. Okey, penderia air. Maksudnya detect ada air tak ada air. Kena ada air tak ada air. Macam tu je. Lembab tak lembab. Lembab ataupun kering. So dua jenis tu. Input digital dengan input analog. So ni saya akan pergi detail untuk tunjuk awak bentuk ataupun gambar peranti input digital dan juga peranti input analog. Okey, so boleh terima ke tu? Boleh dapat, saya harap bantu awak faham lah. Okey. Kemudian kita akan ada proses. So proses ni merujuk kepada satu microcontroller tersebut yang ada input. So input kita dah bincang. So pada proses dia akan ada bekalan kuasa. Okey, mesti dihantar kepadanya bekalan kuasa. Ni benda wajib sampai kat dia. Okey. Untuk proses dia mesti ada bekalan kuasa sampai kepada proses tersebut. Kalaulah tak ada bekalan kuasa, masak. Kenapa masak? Yelah, dah tak boleh. Tak boleh nak buat apa? Sebab apa tak boleh nak buat apa? Sebab setiap daripada microcontroller dia tidak boleh berfungsi sendiri, melainkan ada bekalan kuasa. Sama ada sambungan secara terus dengan wayar ataupun menggunakan bateri. Okey, boleh je, mana-mana pun boleh pakai. Tak ada masalah. Yang penting dia mesti ada current di sini. Okey, sampai kat situ
So CPU akan jalankan dia punya proses isyarat tersebut. So dia akan hantar isyarat daripada input tadi terus kepada output. So apa yang berlaku di output? Jom kita tengok pula apa yang berlaku di output. So output ni macam bahagian terakhir lah pada microcontroller, tapi dia tak lengkap. Ada peranti dia sendiri. Okey, so dia akan terima arahan ataupun terima isyarat. Okay. So dia akan terima isyarat dari CPU. Dia akan terima isyarat daripada CPU. Okey. So akan hantar kepada siapa? Akan hantar pula kepada peranti output. Okey. Dia mesti ada peranti output sebab dia ada satu unit litar, macam satu litar. Dia takkan boleh berfungsi apa-apa pun kalau tak letak apa dekat hujung output tersebut. So dia macam port, ada lubang, output. So kalau awak tak letak apa-apa ke mentol ke kipas ke motor ke, dia takkan jadi apa-apa. Boleh faham tak? So terima isyarat daripada CPU, kemudian hantar kepada peranti output. Tu dua tugas dia. Okey. Dua tugas dia. Okey. So peranti output tu apa? Ni tu tahu ni. Okey. Kena ada peranti output. Contoh. Okey, contohlah peranti output kita ada biasa kita guna LED lah. LED paling kenal lah. Sebut lampu kan, lampu kecil LED tu. LED adalah singkatan kepada light emitting diode. Dia adalah diode pemancar cahaya. Bila ada arus melaluinya sahaja, dia akan bercahaya lah. Itu secara elektrik. Kalau secara elektronik, dia ada arahan tertentu yang boleh menyebabkan lampu tu bercahaya. Kita kena bagi tahu arahan daripada arahan yang kita letakkan dalam proses tu. Okay. Bila input ada je, so proses akan laksanakan dia punya processing, bahasa pengatur caraan tu. So dia akan send kepada output. Output terima, so dia akan laksanakan. Arahan tersebut. So kalau kata input beritahu, kalau tekan switch, lampu akan menyala. So lampu akan menyala. Arahan tu kita bagi pada proses. Okay, bagi pada proses, so sampai kepada output. Output akan cari ada tak LED yang dibagi tahu dalam arahan tersebut. So kalau ada, dia akan menyala. Tapi ada kaedah. Jadi saya akan tunjuk demonstrasi sedikit. Okay, so itu LED. Kita ada macam-macam lagi. Kita ada pembas ataupun buzzer. Buzzer yang bunyi tet. Itu buzzer ada macam-macam. Ada geganti. Apa lagi kita ada? Motor AT. Okay, motor arus terus. So kita ada macam-macam lah. Kalau kita nak buat macam-macam proses lah. Tapi basicnya benda ni. LED, buzzer, geganti ni macam switch lah. Switch yang berasingan Okay, ni contoh-contoh apa itu. Okay, so dua ni kita kena faham. Input terima isyarat hantar kepada CPU, iaitu proses ini. So proses akan arahan dia differentiate je. Dia macam terima arahan, so dia akan proses arahan tersebut hantar kepada siapa. Sebab port untuk output dia ada banyak, so kena beritahulah. Okay, port 8, port 13 menyala, port 8 menyala. Okay, untuk faham ni saya akan tunjukkan sedikit demo lah, tapi mungkin lah tak pakai input, tapi saya tunjuk contoh. Okay, so ini awak boleh buat sendiri. Okay, boleh buat sendiri. Okay, jom tengok ni contoh microcontroller. So kita kat sekolah sebenarnya kita guna benda ni lah untuk buat demonstrasi. So saya akan ajar juga. Biasa dalam kelas kita akan pakai ni. Cuma untuk awak ni saya akan pakai simulator lah. Okay, simulator maksudnya awak buka Google, pakai simulator, try sendiri. Boleh try je, tapi kena belajar lah bahasa pengatur caraan dia. Dia agak rumit sedikit lah. Dia tak senang sangat kan. Tapi best kalau belajar. Maksudnya you can do something lah. Okay, ni contoh kita punya micro pengawal Arduino Uno. So ni juga jenis yang kita guna di sekolah lah. So kalau pergi bengkel, kita memang ada unit Arduino Uno ni. Ada dua jenis lah. Satu pakai Arduino Uno, ada satu pakai Uno Maker daripada Citron. Kalau macam saya untuk itself, untuk cikgu-cikgu, kami pakai
Satron UnoMaker. Benda yang sama juga. Kalau pelajar-pelajar kita bagi Arduino Uno lah. So UnoMaker tu dia murah, tapi masa tu murah tu offer lah, kami dapat offer, so kami beli. And then untuk yang pelajar-pelajar ni kita memang ambil pembekalan daripada yang ada sekitar Bentong lah. Okay, so kita guna tripod. So ini Arduino Uno. So nak test tak? Okay, nak saya tunjukkan test tak? Okay, jom saya akan tunjukkan satu lagi. Okay, kejap saya nak tambah sikit kita punya window capture. Okay, saya akan tambah sikit satu laman web kat sini. Okay, saya harap awak nampak. Nampak ke? Besar sangat ya. Okay, nampak ke? Okay, ni contoh je lah. Okay, boleh pergi ke laman web. Okay, namanya walkwe.com. So walkwe.com ni adalah simulator kepada microcontroller lah. So ditulis kat atas New Arduino Uno Project. So kalau awak tekan kat sini, sekejap. Ni dia punya interface dia. Hadapan walkwe online Arduino simulator. Awak tekan Arduino Uno. Okay, tekan Arduino awak akan dapat ni. So kita akan gunakan inilah sebagai simulator. Okay. Ini kita punya microcontroller. Okay, saya microcontroller. So ini kita ada bahagian input. Nampak tak? Nampak kepala saya. Okay. Ini kita panggil bahagian input. Analog input. Okay. Input. Yang sini kita panggil output. Ni semua bahagian output ni. Semua bahagian output. Pada ni ada lagi lah. Dia ada ground, dia apa semua kan. Okay. So ni CPU dia. Okay. CPU, RAM, apa semua kan semua. Ya. Okay. So ni tempat bekalan kuasa. Ni button on, button off dia. Okay. Baik. Sekarang ni katakanlah saya nak tambah LED. Saya kata saya nak nyalakan LED. Okay, tu LED saya. Macam mana saya nak nyalakan? So, kaki saya sambung kat satu dekat kaki katot. Okay, saya nak guna pin nombor 13. Okay, kaki dekat lah senang. Okay, saya tekan play tadi. Okay. Bila saya tekan play, sekarang tengok tak? Lampu saya menyala ke tak? Lampu saya tak menyala pun. Sebab apa? Sebab apa tak boleh nyala? Macam tadilah, kita kena ada input, kita ada proses, ada output. Dia mesti berlangsung macam tu. Barulah lampu ni boleh menyala. So, saya tutup. Kenapa tak boleh nyala? Sebab saya tak bagi arahan. Microcontroller kena terima arahan dulu. Okay, sekarang saya akan tunjukkan. Saya nak bagi contoh kepada awak. Saya nak bagi arahan. So, saya akan pakai pin mode. Okay, pin mode. Pin mode ni saya nak bagi tahu saya nak gunakan pin nombor 13. So, saya nak gunakan pin nombor 13 sebagai output. Okay, saya nak gunakan pin nombor 13. Saya letak dalam box setup. Box setup ni tempat kita akan declare di mana kita nak gunakan. Okay, kemudian saya akan letak, saya akan tulis kat sini digital. Okay, digital write. Okay, sebabkan dia adalah peranti input, peranti output jenis digital. So, dia ada terima arahan on dan off sahaja. So, saya tulis peranti 13. Okay. So, dekat sini, untuk buka dan tutup lampu ni, dua je jenis arahan dia. High dengan low. So, untuk on agak-agak high ke low? High. Okay. Kita guna high untuk on. Okay. Kita tulis macam tu. Okay. Jom, kita tengok apa berlaku kalau saya tekan play. Saya tekan, tengok menyala ke tak? Alahai, tak menyala pula. Tak menyala pula. Macam mana pula tak menyala? Okay.
tak lengkap. Okey, sekejap. Ini saya salah tulis. Dia bukan tu tapi dia mesti koma, bukan titik. Jom kita tekan balik semula. Lampu dah menyala. Jom, canggih tak? Ni contoh kalau nak pakai satu. Okey, nak bagi canggih lagi. Ni arahan dia bentuk digital, maksudnya tanpa input pun kita boleh bagi arahan, kita boleh bagi tahu lampu tu nak kena menyala. Sekarang ni takkanlah kita nak pasang lampu tu macam tu je. Saya nak bagi canggih sikit. Saya nak dia buka dan tutup. Dia lagi satu digital right. Okey. Pin nombor 13 juga, tapi saya nak tutup. Saya pilih mana? Saya pilih loop. Okey, jom kita tekan. Apa berlaku? Tengok. Lampu tu menyala. Nak tunggu lama lagi? Tak tutup-tutup ni masalah. Kenapa tak tutup-tutup? Okey, ada sebab je. Kita kena bagi arahan. Memang saya cakap tutup buka, tapi kita tak bagi masa kat situ. So, kena bagi masa pada kita punya arahan ni. So, ni kita akan letakkan delay. So, untuk on, berapa lama dia nak delay? So, katakanlah kita nak ambil masa 1 saat. Okay, sama dengan 1000 mili saat. 10 saat. Ambil 100 lah dulu. Okay, yang ni high ataupun on kita delay 100. Yang ni pun jangan lupa kita letak juga delay. Okay, kita letak punya delay, kita letak 100 juga. So, kita tengok apa yang berlaku. Kita tekan on. Okay, tengok tak? Lampu tu tadi berkelip-kelip. Dan bukan ni saja kita boleh buat. Lampu tu kita boleh buat, dia buat running light tu. Lampu buat macam traffic light boleh. Hijau dulu. Kemudian kuning, lepas tu merah. Lepas tu hijau. Dan dia boleh buat macam tu. Kita boleh buat arahan tu macam tu. Walaupun tanpa any input sekalipun. So, ini antara kelebihan kalau kita belajar berkenaan dengan reka bentuk elektronik. So, yang ni awak boleh explore nanti. Cumanya, saya akan cakap awal-awal ni, awak kena belajarlah bahasa pengatur caraan ni. Secara online pun boleh. Ada banyak tutorial-tutorial dalam bahasa Melayu yang ada di YouTube. So, saya rasa cukup sekadar itu saja untuk hari ini. So, kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya. So, untuk menutup kita punya sesi pembelajaran hari ini, so saya nak awak buat sedikit tugasan yang sangat senang dan juga ringkas di muka surat 48. Okey, muka surat 48 senang sangat ni. Okey, muka surat 48 sahaja. Okey, so ada apa-apa soalan nanti boleh tanya lagi. Okey, saya tutup dulu. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan saya. Kita jumpa lagi nanti. Okey, Assalamualaikum.